Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dalam pengajian Usuluddin bagi tingkatan 5. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya akan cuba memberi penerangan berkaitan dengan tajuk Al-Fikratul Hadisah Al-Munharifah, iaitu bab yang ataupun pelajaran yang ketiga dalam bahagian pertama, iaitu bahagian tauhid. Okey, para pelajar sekalian, yang pertama cuba kita tengok makna fahaman liberal. Jadi di antara ideologi yang menyimpang ialah yang pertamanya al-liberaliyah. Fahaman liberal ataupun disebut sebagai kebebasan berfikir, hurriyatul fikri. Apa dia fahaman liberal? Hiya harakatun fikriyatun, ialah satu gerakan pemikiran, tanzuru ilal islami, yang melihat Islam, bi annahu yunadi bi qiyamil hurriyati, membawa ataupun menyeru kepada nilai-nilai kebebasan, wa huquqil insan, dan hak manusia, wal musawati al-liberaliyah, dan kesamarataan secara liberal, wa faslid dini anid daulah, dan memisahkan agama daripada negara, daripada pentadbiran. Itulah fahaman liberal. Jadi para sekalian, fahaman liberal ni apa dia? Satu fahaman, satu ideologi yang dia melihat Islam ini, dia mengajak kita kepada kebebasan, kepada hak asasi manusia, kepada persamaan secara liberal, tidak ada lebih antara laki-laki perempuan dan sebagainya, dan ia juga memisahkan agama daripada negara, daripada pentadbiran. Itu adalah ideologi ataupun fahaman liberal. Okey. Al-liberaliyatu ukhizat hadhil kalimatu min liber. Liberal, perkataan liberal diambil daripada kalimah liber. Apa makna liber? Wahia mustalahun, satu istilah Latini dalam bahasa Latin, wa ma'nahul hurru, yang artinya bebas. Al-liberaliyatu fi nazariyatil hurriyah, kebebasan ataupun liberal ialah satu teori kebebasan. Wahia nazariyatun zatu atyafin muta'addidah, iaitu satu teori yang mempunyai kepelbagaian bentuk. Wa jawanibu mukhtalifatin, dan kepelbagaian sudut. Wa bimaqadiri mutafawitah, dan kepelbagaian tahap ataupun level. Wa kama anna fiha fikratun siyasiyah, begitu juga liberal ini adalah satu ideologi politik, wajtimaiyah, yang melibatkan juga sosial, wa taqumu ala qimatai, dan dia berdiri ataupun dia tegak di atas dua nilai. Yang pertama nilai al-hurriyati, kebebasan, dan yang kedua adalah al-musawah, kesamarataan. Inilah asal daripada perkataan liberal dan fahaman liberal. Okey.
Kemudian kita masuk pula kepada manhaj liberaliyah. Kita cuba tengok apa manhaj dia, apa dasar dia. Okey, jadi manhaj liberal ataupun pendekatan liberal ni, dia ada di sini ada tiga perkara. Yang pertama berkaitan dengan al-hurriyatul mutlaqah. Jadi manhaj liberal, pendekatan ataupun dasar liberal ni ialah al-hurriyatul mutlaqah, kebebasan mutlak. Apa maksud kebebasan mutlak? Okey, yang pertama, al-fahmu bi anna lil fardi hurriyatun mutlaqatun bila quyudin hatta fil i'tiqadi wal fikri was suluk. Yang pertama, bagi fahaman kebebasan mutlak ni, dia memahami bahawasanya setiap individu bebas secara total, secara mutlak, tanpa terikat, ya, tanpa ada sebarang ikatan, hatta fil i'tiqad, sehingga dalam masalah i'tiqad, pegangan, wal fikri, ideologi, fahaman, was suluk, dan tingkah laku. Maksudnya dari segi i'tiqad bebas nak pilih i'tiqad yang mana, dari segi ideologi bebas nak pilih ideologi mana, dari segi perilaku ataupun dari segi akhlak, tingkah laku, bebas nak buat apa saja. Itulah di antara ciri-ciri kebebasan mutlak yang ada pada liberal. Okey, yang kedua, istiqlaliyatul fardi fi tafsirin nususid diniyati badalan minas sawabiqil islamiyyatil mu'tabarah. Yang kedua, antara manhaj liberal dalam kebebasan mutlak ini, yang kedua ialah kebebasan individu dalam mentafsirkan teks-teks agama. Mana bebas mentafsirkan hadis, bebas mentafsirkan Al-Quran, badalan sebagai ganti minas sawabiqil islamiyyatil mu'tabarah, daripada Islam yang silam, yang diiktibar ataupun yang mu'tabar, yang diperakukan. Maksudnya tafsiran-tafsiran lama, tafsiran-tafsiran yang ada sebelum ni daripada mazhab, daripada ulama-ulama muktabar yang lama-lama, as-sawabiq yang lampau-lampau. Jadi geng-geng depa ni dia tak mau dah. Dia tak mau dah pakai hak tu, hak lapuk dah, hak expired dah. Jadi dia bagi liberal ni kita bebas nak tafsir macam mana yang kita suka, berdasarkan apa yang kita faham. Tak kiralah dengan nafsu ke dengan apa ke, tafsirlah. Makna bebas kita dalam membuat pentafsiran kepada nas-nas Al-Quran ataupun hadis ataupun sebarang nas-nas agama. Itulah di antara ciri-ciri kebebasan mutlak yang ada pada golongan liberal. Yang kedua, antara manhaj liberal yang kedua ialah liberal ini dia membawa fahaman al-ilmaniyah, fahaman sekularisme. Dia bawa fahaman sekular. Apa makna sekular? Ib'adud dini anil hayati. Yang pertama, memisahkan agama daripada kehidupan. Au fasluddin anil hayah, ataupun memisahkan agama daripada kehidupan. Au iqamatul hayati ala ghairiddin, atau menegakkan kehidupan tanpa beragama. Jadi itu antara ciri-ciri sekular ilmaniyah. Mana kita ni kalau berdasarkan fahaman liberal, mana kita ni bebas. Kita ni dalam kehidupan kita ni kita tak perlu kepada agama. Dalam politik tak perlu, dalam ekonomi tak perlu. Mana sepanjang hidup kita ni yang melibatkan selain daripada ibadah khususiyah, tak perlu kepada agama. Itu adalah fahaman sekular. Yang kedua, hasruddini fil ibadati, membataskan agama dalam perkara ibadah.
bima'naha ad-dayyiq faqat, dengan makna yang sempit sahaja. Apa dia ibadah dengan makna sempit? Wa fil alaqati ruhiyah, iaitu pada hubungan rohani bil khaliq, dengan pencipta. Jadi bagi golongan sekular ini, dia menganggap kata agama ini hanya tertumpu pada perkara ibadah yang bersifat hubungan roh kita dengan Allah, dengan Tuhan. Mana bab semayang, okey, boleh pakai agama. Bab puasa, boleh pakai agama. Bab apa lagi? Bab haji, bab nikah kahwin, boleh pakai agama. Tapi bila masuk bab kehidupan lain, selain daripada ibadah khususiyah tadi, maka kita tak perlu kepada agama. Itu adalah fahaman sekular. Okey. Yang ketiga, at-ta'addudiyatud diniyah, pluralisme agama. Pluralisme agama maknanya dia pandang agama ni sama saja, lebih kurang saja, plural ni jamak lah. Okey, jadi pluralisme agama ini juga termasuk dalam fahaman liberal, termasuk anak cucu liberal, ya. Apa fahaman dia? At-ta'kidu ala anna kullal adyani ta'biratun nisbiyyatun mukhtalifatun lil haqiqatil mawaraiyatil mutlaqah al-wahidati. Memastikan ataupun menegaskan bahawa setiap agama ada takbiran masing-masing. Ada apa dia kata, ada ungkapan yang relatif untuk masing-masing. Lil haqiqatil mawara'iyati, bagi hakikat perkara yang tak nampak. Perkara mawara'iyah, perkara metafizik, mana perkara yang tak nampak. Jadi agama ni benda tak nampak, benda yang tak boleh tengok dengan mata kepala. Jadi dia benda metafizik. Jadi bila benda metafizik ni, kita bebas dalam mentadbirkan apa saja, dalam mengungkapkan apa saja ikut kefahaman masing-masing. Jadi kalau begitu, tak boleh kata Kristian salah, tak boleh kata Hindu salah, tak boleh kata agama-agama lain salah. Sebab apa? Sebab agama ni bagi dia ta'birat nisbiyah, satu ungkapan secara relatif yang berkait dengan fahaman metafizik, fahaman kepada benda yang tak nampak. Okey, jadi bebas. Jadi kita tak ada hak untuk mengatakan agama Islam saja yang betul, ya. Agama lain salah, tak ada hak. Itu bagi fahaman plural. Yang kedua, rafdul i'tiqadi, menolak pegangan bi annal islam huwa ad-dinul wahidu 'alal haqqi, bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Jadi siapa i'tiqad kata agama Islam itu benar, jadi mereka tak terima. Sebab bagi mereka tak ada istilah benar dalam agama. Maknanya semua agama tu berdasarkan takbiran ataupun ungkapan ataupun kefahaman masing-masing. Okey. Jadi tiga perkara tadi adalah anak cucu kepada fahaman liberal, ya. Jadi Ustaz ulang balik. Jadi fahaman liberal ni pendekatan dia, yang pertama kebebasan secara mutlak, yang kedua pandangan sekular, dan yang ketiga kepelbagaian agama ataupun pluralisme agama. Okey, baik. Apa kesan ideologi liberal, ya, dan apakah bahayanya terhadap kita umat Islam? Okey, cuba tengok. Yang pertama, fahaman liberal ini dia memberi kesan yang sangat bahaya kepada akidah. Apa kesan dia? At-tashkiku fil aqidati sahihah, menimbulkan keraguan dalam akidah yang sebenar. Kalau kita terikut dengan golongan liberal ni, akidah yang tak pegang selama ni, kita rasa betul ke aku pegang lagu ni, betul ke. Jadi dia cuba menanamkan keraguan dalam berakidah. Wa za'za'atu siqati biha, dan dia cuba untuk menggoncangkan kepercayaan kita terhadap pegangan kita yang sebelum ini. Okey, ini antara bahayanya ataupun kesan ideologi liberal terhadap akidah umat Islam. Yang kedua,
at-tarbiyatu wal akhlaqu wal ijtima'. Yang kedua, ia memberi kesan dari sudut tarbiyah, pendidikan, akhlak dan sosial. Apa kesan dia, apa bahaya dia? Lizalika justru an tariqil inhilali, dari secara al-inhilal, meruntuhkan, wat tafassukh, dan memburuk-burukkan ataupun merosakkan al-akhlaqi, akhlak. Jadi fahaman liberal ini dia meruntuhkan ataupun merosakkan akhlak kita umat Islam yang terpengaruh dengan dia. Mislu, seperti ifsadil mar'atil muslimati wa ja'luha dumyatan yatala'abu bihal munharifuna sulukan wa akhlaqiyan. Yang kedua, dia kata contoh seperti merosakkan seorang perempuan yang muslimah, yang beragama Islam, dan menjadikan perempuan tadi sebagai dumyah, sebagai anak patung ataupun boneka. Yatala'abu biha, yang boleh dipermain-mainkan dengannya, al-munharifun, oleh golongan-golongan yang seleweng tadi. Sama ada sulukan dari segi tingkah laku, wa akhlaqiyan, dan dari segi akhlak. Itu kesan dari segi tarbiyah, dari segi akhlak, dan dari segi ijtima' sosial, ya. Jadi bahayanya liberal banyak sudut. Yang ketiga, cuba kita tengok dari sudut politik, ya, as-siyasah. Jadi politik ni dia melibatkan apa dia kesan dia? Iqsa'u syari'ati 'anil hukmi wa 'azluha 'anil hayah. Maknanya iqsa'u syari'ati, menjauhkan syariat daripada pemerintahan. Jadi pemerintah tak boleh mengikut syariat, tak boleh gubal hukum tu hukum ni yang berkaitan dengan Islam. Nak buat hudud tak boleh, nak buat ta'zir tak boleh, semua yang berkaitan syariah tak boleh. Wa azluha 'anil hayah, dan menjauhkannya, menjauhkan syariah daripada kehidupan. Wa hasruha fi nitaqil masjid, dan membataskan syariat itu hanya dalam lingkungan masjid. Wal ibadati syakhsiyah, dan ibadat individu semata-mata seperti sembahyang, puasa, zakat dan haji. Jadi bila sentuh hal politik, jadi bagi golongan liberal ni kita tak boleh lah. Politik ni bukan benda agama bagi dia. Jadi bila sebut perkara politik ni, dia melibatkan kehidupan, bukan melibatkan perkara agama. Ini bagi golongan liberal. Jadi dalam berpolitik kita bebas nak buat apa saja. Tak perlu ikut syariat, tak perlu ada undang-undang Islam, tak perlu ada apa-apa. Ini adalah bahayanya fahaman liberal. Okey, baik. Jadi tiga perkara ini sangat menggoncangkan kita lah. Yang pertama akidah, yang kedua tarbiyah, yang ketiga adalah politik. Jadi para pelajar sekalian, okey, sebelum akhir kita tengok sikit sisipan dalam buku teks. Dia kata, hal ta'lam, tahukah anda, angkara al-islamu al-fikratal liberaliyah, Islam telah menolak fahaman liberal, li'annaha tu'ayyidul hurriyatal mutlaqah, kerana fahaman ini menyokong kebebasan mutlak. Jadi kenapa Islam tolak fahaman liberal? Kerana fahaman liberal ni dia telah menyokong kebebasan secara menyeluruh, secara total. Fal hayatu sa'idatu la tatimmu illa bimuwafaqati syari'atillah. Sedangkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang terbaik, tak akan sempurna kecuali dengan berpandukan syariat Allah. Kama ja'a bihal Islam, sebagaimana yang datang, yang didatangkan oleh agama Islam. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia pada hari akhirat termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Jadi itu saja untuk
kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan pelajar dapat mengambil makna dan faham apa yang Ustaz huraikan pada pagi ini. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.